Biar dunia tertahan bila ia diukirkan, tak minta balasan bila diberikan, sebarkan senyuman. Biar manis kelihatan, biar hatikan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua penonton Lubna TV. Jadi hari ini kita bersama dalam segmen mesej dari Dapur Muslimat bersama tetamu undangan kita pada hari ini untuk menceritakan, untuk menghasilkan satu kuih ataupun juadah yang istimewa di Terengganu. Sebelum itu, marilah sama-sama kita share dulu, kongsi dulu video ini kepada rakan-rakan anda di luar sana di dalam Facebook, dan insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada hasil segmen kita pada hari ini. Jadi bersama tetamu jemputan kita pada hari ini, sebelum saya perkenalkan, betul lah kata orang kan, tak kenal maka tak cinta. Maka hari ini marilah sama-sama kita berkenalan dengan tetamu jemputan kita pada hari ini. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada Kak Nak selaku pengacara pada hari ini. Nama Wan Zaimah binti Wan Omar, bekerja di Pejabat AIMIC sebagai pembantu hal ehwal wanita Dun Permaisuri. Mempunyai anak seramai 8 orang dan tinggal di Kampung Bari Besar, Setiu. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita memperkenalkan satu kuih tradisional Terengganu, iaitu kuih qasidah. Qasidah ke kasidah Kak Ma? Qasidah boleh, kasidah pun boleh. Okay, baik, mengikut cita rasa masing-masing lah nak sebut tu. Baik. Jadi sebelum kita pergi pada yang lebih lanjut lagi, kita perkenalkan dulu bahan-bahan dia. Okay. Sebelum kita perkenalkan bahan-bahan ni, kita nak kenalkan dulu Kak Mah ni kepada semua penonton. Selain daripada Kak Mah ni sebagai pegawai AIMIC, beliau merupakan Ketua Muslimat Dun Permaisuri, AJK Dewan Muslimat PAS kawasan Setiu, dan juga yang kuat ni pengurusi Kelab Ibu Tunggal Dun Permaisuri. Alhamdulillah merupakan Kak Mah ni merupakan orang yang aktif lah di Setiu ni, insya-Allah. Dan dalam kesibukan dengan jawatan-jawatan yang ada, Kak Mah masih ada masa untuk tonjolkan satu kuih istimewa pada kita pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Kak Mah. Jadi saya pun baru nak belajar ni, baru nak belajar kuih ni. Makan dah selalu Kak Mah, makan dah selalu, baru nak tengok cara-cara buat ni. Jadi persilakan Kak Mah untuk tunjukkan cara-cara ni, bahan-bahan dulu. Kak Nak, kita perkenalkan dulu. Ini adalah tepung gandum sebanyak 4 cawan. 4 cawan. Dan ini adalah digoreng dulu ya. Digoreng dulu ya. Ini tepung gandum ni kita sangat terlebih dahulu untuk rasa yang lebih wangi. Dan ini adalah bawang yang digoreng juga. Setelah dia garing macam ni, nampak cantik tu. Seterusnya gula sebanyak 1 cawan. Dan telur 3 biji, sedikit 1 ikat daun pandan. Dan ini esen vanila yang kita akan letak sikit nanti. Seterusnya ini adalah 2 sudu minyak gorengan bawang tadi. Lepas dan goreng simpan untuk kita masukkan dalam. Dan ini adalah majrin sebanyak 2 sudu, 2 sudu besar. Dan ini pewarna sedikit saja kita akan letak untuk lebih menyelahkan warna dia. Dan ini adalah garam 1 sudu kecil. Pewarna tu pewarna kuning ya Kak Mak? Ya, pewarna kuning. Warna lain orang lain buat? Setakat ni warna kuning saja yang kita. Patut saya jumpa kuning tu. Ya. Dan lebih sinonim dengan warna kuning lah qasidah ni. Dan ini adalah santan. Sebanyak 4 cawang. Dan ini adalah acuan dia lah untuk kita mengikut cita rasa lah. Boleh buat pelbagai ke? Boleh buat pelbagai. Terpulang pada yang cubit-cubit macam tu. Boleh. Seni. Masing-masing. Betul. Okey, baik Kak Mah. Sebelum tu apa benda yang perlu Kak Mah buat dulu ni? Pertamanya kita bancuh dulu tepung ni dengan santan. Bancuh dengan santan. Boleh saya tolong Kak Mah? Nanti dulu, cukup sekejap dulu. Kita bancuh dulu dengan santan ni. Bancuh supaya sebati dulu.
Ni dah lama ke Kak Amah buat kuih ni? Belajar buat kuih dan pandai lah maksudnya kan? Sebenarnya kuih ni lah juga saya berjaya dalam pertandingan masukkan di sekitar kampung ni lah. Oh, di kampung Bagi ni lah. Di kampung Bagi ni. Peringkat daerah setiu lah. Alhamdulillah, tahniah Kak Amah. Berjaya dapat johan. Patutlah boleh tunjukkan kepada kita pada pagi hari ini ya. Ya, insya-Allah. Mana dah ada pengalaman, dah jadi johan. Alhamdulillah. Seterusnya kita masukkan gula. Ya. Masukkan gula. Okey. Okey, gula. Gula tu tak perlu kita tak perlu sebab nanti blend kan, tak payah. Tak biasa payah. Je gula, biasa je. Okay. Sebab nanti kita akan blend dia hancur juga. Sebab kita kacau pula kan. Ya. Lepas tu kita pecahkan telur lah. Sebanyak 3 biji. Sebenarnya lebih kita lebih baik kita letak dalam bekas ni dululah untuk tengok telur tu masih elok ataupun dah rosak. Ya. Jatuh dah. Telur ni untuk melembutkan ya. Untuk melembutkan kuih. Ya. 3 biji. Kalau tak cukup 3 tu contohnya dengan 4 cawan gandum ni memang itu sukatan dia. Sukatan dia gitulah. Mengikut besar telur lah. Mengikut gerik telur. Kalau kurang telur, apa jadi pada kuih ni Kak Mah? Sedikit keras lah. Tapi rasanya tidak mencacatkan lah. Ada juga menu yang tak bubuh telur langsung pun ada. Oh ya. Mengikut masing-masing cita rasa masing-masing lah. Itulah. Kita masukkan minyak bawang goreng tadi. Minyak ni untuk wangi ke apa Kak Mah? Untuk wangi lah. Untuk kita rasa wangi bawang dia tu. Ya, baik. Seterusnya majerai tadi. Sedikit pewarna. Garam. Pewarna ni pun kita kena letak sikit-sikit dululah. Takut nanti kalau terlebih pewarna, rasa dia pun tak sedap. Oh ya. Ada rasa lain sikit lah. Dia ada rasa pahit-pahit gitu sikit. Sebab terlebih warna. Itulah keistimewaannya wanita. Dia pandai je mengatur. Ikut keadaan yang dia nampak lah kan. Ya. Nak rasa tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Tak rasa tak boleh lagi. Tengok dulu. Okey, baik. Lepas tu kita letakkan garam lah. Garam tu memang sesudu tadi. Sesudu. Dia sebab lemak pun daripada santan dengan garam juga kan. Ya. Kalau ada garam saja tak ada santan dia tak jadi. Tak jadi tu juga. Okey. Setakat ni kerja-kerja ni Kak Amah di office okey. Baik. Alhamdulillah lah. Perjalanan Ibu Tunggal macam mana? Perjalanan Ibu Tunggal tu biasalah. Alhamdulillah banyak bantu kan. InsyaAllah. Ada je kelab Ibu Tunggal ni banyak membantu juga. Ya, betul. Alhamdulillah. Sebab menjadi Ibu Tunggal ni adalah satu cabaran lah bagi kita seorang wanita ni kan. Penonton-penonton boleh perhatikan macam mana Kak Mah kacau dengan sebati sebelum di blend ya. Jadi sama-sama itu boleh kongsi-kongsi ya. Boleh kongsi-kongsi, mana tahu ada kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang tak pernah tengok buat tapi tahu makan je macam saya. Macam saya. Okey. Untuk kita blend dulu lah untuk menghancurkan yang bergetar-getar tu. Bergentar-gentar kecil tu. Tapi kita tak dapat bubuh letak banyak-banyak lah. Nanti dia tak musim. Sebab dia pekat ni kan. Pekat likat. Boleh tolong? Boleh cuba. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dia betul-betul. Sehingga dia betul-betul. Sebati. Kat mana? Okey. Boleh dah. Boleh dah. Okey. Bila kita tengok dia dah tak ada dah bergetar-getar tu. Saya tolong ni je lah. Tak apa insya-Allah.
InsyaAllah ni pun satu nikmat dah ni. Okay. Share ya, like, kongsi, insyaAllah. Mudah-mudahan nampak macam payah, rupanya tak payah mana ni rasanya kan. Cuma nampak rumit sebab apa cara dia ni, kan. Okey, sambil-sambil kita masak ni Kak Amah, kita nak tanya mengenai perkembangan manifesto Kerajaan Negeri Terengganu sekarang ni macam mana? Sebab Kak Amah salah seorang daripada pegawai kerajaan yang berada di IMIT, pegawai IMIT Negeri Terengganu lah kan, dalam 20 Maisuri ni. Jadi nak tahu macam mana perkembangan sekarang manifesto ni. Okey. Perkembangan manifesto sekarang ni sebanyak 20 manifesto yang telah kerajaan sediakan untuk rakyat kita ni. Dan 18 daripada 20 manifesto tu telah berjaya dilaksanakan. Dan rakyat telah mendapat manfaat daripadanya. Tinggal lagi 2 dan 2 ni insya-Allah dalam tahun ni jugalah akan dilaksanakan insya-Allah. Sama-samalah kita tunggu. Jadi dalam 18 yang dah dilaksanakan tu, bagi pendapat Kak Amah lah, yang mana yang terkesan lah pada Kak Amah sebagai ibu tunggal kan? Saya tahu Kak Amah ibu tunggal tu, yang pengusi ibu tunggal tu ya. Okey, apa yang terkesan pada Kak Amah lah? Jadi ginilah, sebenarnya kita cukup bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tahniahlah kepada Kerajaan Negeri Terengganu kerana dapat menyediakan berbagai-bagai inisiatif kan dalam manifesto tu untuk kita. Dan yang paling terkesan lah, dan yang paling berkesan lah bagi kita sebagai ibu tunggal ni, dan ianya sangat dekat di hatilah. Cuti bergaji 30 hari. Bermakna walaupun kita ni tak bekerja, setelah cuti bergaji 30 hari tu bagi isteri yang kehilangan yang kehilangan suami, dan dia benar-benar memberi infak lah, kebaikan lah pada kita. Sebab yelah 30 hari baru meninggal, suami baru meninggal, dan ianya berlaku pada diri saya sendirilah. Ni macam mana ni? Ni dah habis kan? Dah habis dah. Sekarang kita tumpu kepada ni, nak kena masak lah. Nak kena kacau-kacau biar dia pekat-pekat dan masak lah. Ni mana satu Kak Amah nak guna? Nak guna yang ni. Yang ni kita perlulah sebab ada lagi saki-saki ni, saki-saki dalam ni. Ni kita ketepikan dulu ya. Ni. Dah. Dan seterusnya kita bolehlah panaskan kuali. Panaskan kuali. Dia dengan api yang perlahan. Api yang perlahan untuk mendapat hasil yang baik lah. Kalau kata tak hangit, nanti struktur kuih tu pun cantik kan? Cantik. Kita bolehlah cuba mula mengacau ni. Kacau jangan tak kacau. Kita letak daun pandan. Daun pandan wangi kan. Dan sedikit esen vanila. Masa kita masukkan dalam kuali tu, baru kita masukkan vanila ni. Iyalah. Vanila ikut sesuka hati. Lah, tapi jangan banyak sangat. Jangan banyak sangat. Sebab dia kan rasa lain juga kalau banyak ni, jadi macam pahit sikit. Pedor kata orang Terengganu, pedor. Okey, ni dah siap. Tapi kasidah yang saya buat ni lebih kepada kasidah moden lah. Kasidah moden. Sebab pertamanya kita guna santan kotak. Kita tak guna santan kelapa. Yang kedua kita masukkan margarin. Yang dulu tak ada. Yang dulu tak ada. Cuma santan saja. Baik. Yang ketiganya untuk menambahkan rasa yang lebih wangi tadi, kita sangai tepung tadi. Kalau tak sangai pun tak apa sebenarnya. Tak apa, tapi rasa dia lain. Rasa dia lain. Betul. Jadi kita tunggu macam mana keadaannya jadi. Sama-sama kita tunggu. Likat. Sampai dia likat, pekat dan masak lah. Untuk kita tahu masak tak masak tu, kalau tepung ni kita masuk yang tu dia
jadi lekat tepung tu masih tak masak lah dia. Kita kena tunggu lagi, kacau lagi hingga lebih itulah sampai masak lah. Sambil-sambil tu kita sekarang ni kan berada dalam musim pandemik COVID kan. Jadi ramai yang terkesan dengan kesihatan kan. Jadi alhamdulillah kerajaan kita telah ada satu manifesto yang mana memberi peruntukan cash wad wad 3 percuma kan. Percuma tu bagi hospital kita di Terengganu ni lah, bukan di Terengganu je kan. Di Terengganu je. Jadi kalau dulu orang takut nak pergi hospital. Sebab apa? Sebab nanti kena charge, kena bayar, kena bayar lah bil hospital tu, kata kawan Terengganu kan. Jadi apa pandangan Kak Mas sekarang ni mengenai apa ni, charge yang peruntukan yang tanpa bayaran lah, maksudnya kita kata mudah cerita, dok kena bayar lah, dok kena bayar lah. Jadi bagi kita lah, kita sebagai rakyat negeri Terengganu ni cukup istimewa berbanding dengan rakyat negeri lain. Berapa banyak dah manifesto dia yang kita dapat nikmati. Lebih-lebih lagi ni cas wad kelas ketiga yang percuma ni. Betul lah, memang orang takut nak masuk wad ni sebab bagi orang miskin, capur pula dengan COVID sekarang ni menyebabkan masing-masing memikir untuk masuk tu 2-3 kali. 2-3 kali. Tapi alangkah baiknya, prihatinnya kerajaan kita. Bila rakyat masuk keluar dengan percuma, balik dengan senyum, sihat alhamdulillah sebab mendapat rawatan yang terbaik. Alhamdulillah. Saya pun merupakan salah seorang daripada yang terkena positif COVID stage 4. Selama 11 hari saya di hospital dan saya tak dikenakan apa-apa bayaran. Alhamdulillah. Saya keluar dengan sihat dan selamat. Tapi ialah bila dah kata kena long COVID tu sikit-sikit adalah kesannya. Tapi bersyukur sangat-sangat kita diberi pelepasan daripada membayar charge tu tadi. Sekurang-kurangnya meringankan beban kita. Kan? Banyak sangat dah keistimewaan yang kerajaan kita dah buat untuk rakyat kita di Terengganu ni. Betul. Alhamdulillah. Dan selaku saya yang bekerja di Pejabat IMIK kan, dan semestinya lah kita kata sentiasa turun pada ziarah mana-mana yang kurang bernasib baik, dan di situ kita nampak sambutan rakyat terhadap kerajaan pun cukup baik. Ni kena kacau selalu ni Kak Mah? Kita kacau selalu, tak boleh berhenti sehingga dia masuk. Bersabarlah menunggu. Kalau kita tersilap lambat sikit nak kacau ni, dia akan jadi gantel lah, orang kata. Dia akan jadi berbiji-biji bergantel, dan di bawah ni mungkin dia akan jadi lekat. Hangus. Sebab tu kita tak boleh tinggal lah bila dah episod kacau mengacau ni. Betul. Sehingga dia pekat likat. Ni berapa lama selalunya kalau ambil masa untuk dia likat balik untuk kita dah boleh masukkan dalam acuan tu? Dia berpandukan kepada banyak sikitnya tepung yang kita buat. Kuantiti dia tu. Kalau untuk Pak Cawan ni berapa? Pak Cawan ni saya rasa dalam setengah jam kot. Setengah jam juga. Episod mengacau ni dalam setengah jam lah. Alhamdulillah. Dah nampak tu kan? Dah makin bau pekat. Penonton tak dapat mencium bau tu, tapi saya dah aroma tu dah mula dah menusuk di hidung ni. Iyalah. Tutup hidung bau lagi ni. Kuatnya bau daun pandan kan? Keaslian bau daun pandan tu berbanding daripada daun botol yang kita guna tu kan. Perisa pandan tu. Ni yang asli punya. Ya. Sebenarnya buat kuih kesedah ni ada berbagai. Ada yang jenis mengukus. Ada yang jenis mengukus. Bila hot jenis mengukus tu, selesai kita kukus, masak siap semua, kita pun ambil minyak yang gorengan bawang tadi, kita masuk dan kita uli semula. Uli setelah masak. Ni tadi kan kita masukkan minyak gorengan dalam ni kan. Okey, dah nampak likat, dah cantik dah ni. Tapi sampai dia macam berminyak sikit lah kan? Sampai dia berkilat. Berkilat. Ya. Daripada cahaya tadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masih gigih ni. Kena usaha, kena sabar. Nak dapat hasil yang baik, kena gigih. Dia boleh tahan lama juga kuih ni Kak Mak?
mengikut mengikut pekat dan cairnya tepung sebab tu. Sebab lama kita kacau pun sampai masak betul-betul. Ya. Dah makin berat dah ni. Makin berat ni. Dia dah pekat tu jadi berat. Tadi kan jadi kita kata berat. laju je. Sekarang dah slow sikit lah. Slow dah. Bukan tenaga tak ada ya. Bukan tenaga tak ada ni tuan-tuan. Ya, betul. Bukan tenaga tak ada, tapi kerana bahan tu dah jadi pekat. Jadi terpaksa jadi berat sikit. Dah jadi duh. Dah jadi duh. Dah jadi duh. Jadi tongkolan duh ni. Dah cantik. Warna pun dah elok tu. Ya. Terserlah kekuningannya. Ni kuning raja ke? Kuning ni rasanya nak kata raja tu bukan dah ni. Terlebih raja ni. Kuning raja. Okey. Boleh dah rasanya ni. Kita akan panggil. Apa nasihat Kak Amah untuk pemuda-pemuda kita ni, anak-anak muda kita lah. Pemuda-pemuda tu anak-anak muda kita berjinak-jinak dengan masak ni, belajar masak ni. Sebab ramainya katakan kahwin pun tak dia masak. Masak nasi je, hak lain tua buat ke, mak buat ke. Jadi apa nasihat Kak Amah lah untuk mereka yang nak belajar masak ni? Kalau nak belajar memasak, bagi yang betul-betul berminat lah, kita boleh pergi ke pusat-pusat giat. Pusat giat Mara. Pusat giat Mara. Pusat giat Mara pun ada berbagai-bagai kursus juga yang dianjurkan. Sebagai contoh, macam di Giat Mara Batu Rakit tu kan, dia ada kursus cake and bakery. Bakery. Bagi anak muda puan lah. Bagi anak muda yang lelaki pula. Tak ada. Sebab hanya minat kita saja. Minat kita saja. Bukannya kira kelulusan tak ada. Maknanya adalah peluangnya kan untuk anak-anak muda kita menceburkan diri. Dan saya pun pernah berada situ dalam 6 bulan. 3-4 tahun lepas lah. 4 tahun lepas. Itu yang pandai banyak benda untuk pengetahuan semua ya penonton. Kak Amah ni merupakan seorang yang orang kata gigih dalam buat kerja sebelum Kak Amah ni pegang jawatan di IMIX ni. Dia merupakan seorang pengusaha kuih kantin sekolah. Setahu saya, minta maaf Kak Amah, boleh sebut ya? Boleh, insyaAllah boleh. Kantin banyak order dengan dia, asrama lagi, dan kedai-kedai pun banyak lah. Sebab kata mungkin hasil daripada usaha belajar kan, tapi sebelum tu memang dah ada minat kan. Jadi alhamdulillah. Sebenarnya bila belajar buat kuih ni banyak kata kelebihannya. Macam saya sendiri pun ada juga sedikit, walaupun tak belajar sangat, tapi bolehlah orang kata cari rezeki kan untuk tampung belanja dapur. Alhamdulillah. Maknanya banyak keistimewaannya pandai masak ni kan. Selain daripada boleh menawar hati suami kan. Boleh menawar hati suami, menambah, boleh membantu cari rezeki. Betul-betul. Tapi kuih ni Kak Mah jangan-jangan kedai ada juga. Ya betul. Jangan-jarang. Kalau pasar malam tak jumpa ni. Pasar malam memang payah. Hanya tempat-tempat tertentu saja. Sebagaimana yang saya tahu, di pasar kedai Buluh di sebelah Bukit Payung tu. Ada yang buat kuih ni secara komersial. Sebab kalau ada orang kahwin ke, orang order, orang tukar. Betul-betul. Sebab dia bila buat dengan bentuk yang comel tu kan, sesuai untuk buat tu untuk meja kahwin. Untuk meja hidangan kan, pengantin. Okey, dah nampak kuih kita ni macam mana ni? Macam mana ni, nanti kita tunggu sejuk lah, dah mati kan nanti. Kita nampak macam sedikit keras, tak apa, nanti kita uli dengan minyak sikit lagi. Tapi untuk sekarang ni kena tunggu sejuk dulu. Tunggu sejuk dulu ya, sebab nak adun tu kita nak pegang pun tak boleh lagi tu kan. Sebab buat dengan tangan pun acuan tu kan. Jadi kena tunggu sejuk sikit, insya-Allah. Jadilah insya-Allah. Dah tepal-tepal tu. Dia berminyak dah. Okey, baik. Kak Mah perlukan sedikit minyak ya. Saya bantu. Sedikit minyak boleh. Saya bantu. Masukkan dalam ni lebih kurang 2 sudu. 2 sudu ya. Okey. Ni minyak hasil gorengan tadi ni? Ya. Okey. Memang kita sediakan banyaklah sikit untuk emergency macam ni lah. Kita ketepikan dulu yang ni.
dapat. Subhanallah, memang kena sabar betul. Memang kena sabar betul buat kuih ni. Patutlah orang kata rumit kan. Orang kata baik beli pada buat. Tapi kalau kita tak cuba, sampai bila kita tak tahu macam mana kan. Untuk nenek kita hari tu menyediakan kita anak cucu ni bagi makan. Semua manual zaman dulu. Dia kan semua manual. Ni kita ni siap blend lagi, mudahlah. Kan. Dengan santannya yang kita boleh dah. Dah boleh tu dah. Macam tu dah. Kita buat dengan cara mudah lah. Cara mudah. Okey. Kita buat gini. Tekan dia. Tekan je. Itulah. Ni kalau masuk dalam ni menjadi tak mah? Dah nampak dah. Dah nampak gaya qasidah. Cuba saya buat. Boleh? Kak Amah ajar boleh? Boleh. Ajar sedap. Boleh. Kak nak buat. Cakap anak aku. Macam mana tu? Bubur dalam ni? Kita kepal dulu. Kepal dulu. Cara-cara. Banyak ke sikit ni? Tak apa banyak sikit pun. Setakat je kita boleh kepal. Lepas tu kita tekan. Nak tebal setara mana. Lepas tu satu lagi kena pakai. kita picit-picit banyak-banyak lah. Rata-ratakan di tapak tangan ni. Okey. Lepas tu tekan. Kak nak tu tekan. Lepas tu masukkan ni. Masukkan tu. Keluarkan bakinya. Boleh lah. Okey. Kak nak tekan je. Tolak je yang atas tu. Terus turun. Alhamdulillah. Cantik jugalah. Cantik jugalah ya. Aci lah. Orang kata aci lah tu. Boleh lah untuk makan sendiri orang kata. Tapi yelah ada, kalau kata kita usahakan sendiri ni, kita buat sendiri, rasa puas hati. Pertama kalau kita beli sikit je dapat kan. Ni dengan apa orang kata bahan yang tak banyak mana, kita boleh kongsi satu keluarga untuk menikmatinya insya-Allah. Alhamdulillah. Tak apa, nanti kita tabur bawang nanti lebih cantik. Cantik lah. Lebih cantik. Dan kita makan pun lebih berperisa lah dengan bawang goreng tadi. Aroma bawang yang digoreng. Alhamdulillah. Okey. Sebiji lagi cukup dah. Lepas tu kita buat. Masa pun dah ni kan sebab memang ambil masa lama sikit lah kuih ni qasidah. Okay. Boleh? Cukup dulu. Okay. Sekarang kita mulakan tabur bawang goreng tapi selalunya memang rasmi dia dengan bawang goreng lah. Bawang goreng itu menaikkan aroma baunya yang wangi. Dan nampak cantik lah. Macam seni, macam bunga macam sikit kan. Okey. Sekarang Kak Mah boleh tunjuk kepada penonton inilah hasilnya. Kita qasidah kuih tradisional Terengganu. Jadi rasanya setakat itulah untuk bagi diri saya segala kekurangan dalam persembahan dalam ayat-ayat yang berterabur tadi. Mohon maaf daripada saya kepada semua. Inilah dia hasilnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tengok cantik jugalah kan, dengan bau aromanya yang sangat mencucuk hidung kata orang. Jadi terima kasihlah kepada Kak Mah sebagai tetamu undangan kita pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Semoga bermanfaat kepada penonton di luar sana. Cuba, jangan tak cuba ya. Jangan lupa ikuti FB Lubna TV, Dewan Muslimat PAS Kawasan Setiu dan juga Muslimat Permaisuri. Share, like and comment kalau boleh insya-Allah, dan jangan lupa cuba ya, cuba insya-Allah. Terima kasih kepada semua, selamat menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dunia tertahan bila ia diukirkan, tak minta balasan bila diberikan, sebarkan senyuman. Dia manis kelihatan
surga.